Masih ingatkah anda dengan tragedi krisis tebusan bangunan AIA yang terletak di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur oleh pengganas Tentera Merah Jepun JRA pada 4 Ogos 1975? Kejadian serangan ini cukup menggemparkan seluruh negara sehinggakan pemimpin tertinggi negara terpaksa campur tangan. Pengganas JRA adalah serpihan daripada kumpulan Liga Tentera Merah Komunis Jepun yang memuncak sekitar tahun 70-an dan 80-an. Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang menjadi mangsa kepada kumpulan pengganas ini. Namun 3 tahun sebelum kejadian ini pada 5 September 1972, di Jerman juga pernah berlaku kisah hampir serupa yang dikenali sebagai peristiwa Black September. Di dalam peristiwa ini, kumpulan ini telah membunuh 11 atlet Israel ketika berlangsungnya sukan Olimpik di sana. Kumpulan JRA ini diasaskan oleh seorang wanita Jepun iaitu Fusako Shigenobu yang banyak melancarkan serangan di seluruh dunia. Salah satu peristiwa yang akan diingati di mana kumpulan ini pada 1972 pernah melumpuhkan lapangan terbang lot di Tel Aviv, Israel. Sejak tahun 1969, JRA banyak melancarkan revolusi di seluruh dunia. Tujuan kumpulan ini adalah sangat jelas dengan menekan dan menghapuskan kerajaan Jepun dan sistem monarki di Jepun. Namun JRA mula sedikit tergugat apabila pada tahun 1970 pemimpin intelektual JRA yang dikenali sebagai Takayashi Omi telah dipenjarakan oleh kerajaan Jepun. Dengan penangkapan ini, Julai 1971, 200 orang ahli JRA telah bergabung dengan United Red Army. 12 ahlinya telah berjaya mendapatkan latihan senjata di puncak Gunung Jepun. Keadaan hari itu sama seperti hari-hari biasa. Banyak warga asing keluar masuk ke dalam bangunan AIA ini. Bagi yang tidak tahu, AIA ini adalah singkatan bagi American Insurance Associates. Jadi tidak hairanlah apabila di dalam bangunan ini terletaknya kedutaan Amerika Syarikat dan Sweden. Sewaktu kejadian pada pukul 10 pagi, tiada siapa yang menduga apabila 5 orang pengganas Tentera Merah Jepun dengan beraninya merempuh masuk ke dalam bangunan AIA itu. Hasilnya mereka berjaya menjadikan 53 orang di dalam bangunan itu sebagai tawanan. Kesemua tawanan itu telah dikumpulkan di tingkat 9 selama hampir 79 jam. 7 daripada 53 tebusan telah dikenal pasti, iaitu Fredrik iaitu pegawai kedutaan Sweden, Ola Oqvist setiausaha kedutaan Sweden, Gareth Lancaster warga negara Amerika Syarikat, Trudy Lancaster warga negara Australia, Vic Lancaster warga negara Australia, Rodney Lancaster warga negara Australia dan Adrian Lancaster warga negara Australia. Apa yang lebih menakutkan, mereka membuat beberapa tuntutan dan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka nekat akan menamatkan riwayat kesemua tebusan ini. Tuntutan mereka adalah mereka mahu 5 pemimpin mereka dibebaskan oleh kerajaan Jepun dan Sweden. Tuntutan itu telah dimaklumkan kepada kerajaan Jepun dan Sweden demi menahan malu di hadapan kerajaan Malaysia. Kerajaan Jepun tidak mahu memenuhi tuntutan JRA. Tidak cukup dengan tuntutan itu, mereka juga menuntut supaya diterbangkan ke negara Libya. Kenapa negara Libya? Hal ini kerana ketika itu Muammar Gaddafi, pemimpin tertinggi Libya, diketahui amat menyokong perjuangan kemerdekaan di serata dunia. Sokongan ini termasuklah terhadap kumpulan ini yang pernah menyatakan perjuangan mereka menuntut pembebasan bumi Palestin daripada cengkaman Israel. Malaysia tidak tunggu duduk diam. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri ketika itu Tun Abdul Razak, Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar dan Menteri Dalam Negeri Tun Ghazali Syafi'i telah membuat perancangan untuk menyelamatkan tebusan-tebusan ini tanpa pertumpahan darah. Pada mulanya Tan Sri Manika Fasagam, iaitu Menteri Komunikasi, telah berunding dengan pihak JRA, Kerajaan Sweden, Kerajaan Jepun dan Amerika Syarikat, tetapi rundingan itu gagal. Melihat tiada apa-apa hasil daripada rundingan itu, Tun Ghazali telah mengambil alih rundingan tersebut. Tun Ghazali Syafi'i yang ketika itu berada di Jakarta, Indonesia, telah mendapat berita tentang bangunan AIA telah ditawan. Sejurus mendapat berita ini, beliau telah bergegas ke Kuala Lumpur dan telah berunding dengan JRA. Beliau cuba memujuk kumpulan ini supaya tidak mencederakan semua tebusan. Pujukan ini berlarutan selama 3 hari berturut-turut. Hasil komitmennya beliau, akhirnya pegawai kedutaan Amerika Syarikat dibebaskan, tetapi 2 orang pemimpin negara Malaysia mesti dijadikan tukaran sebagai tebusan.
Tokoh yang ditukar ganti dalam tebusan itu ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Ramli Omar dan KSU Kementerian Tan Sri Osman Samsudin Kasim. Kemudian kumpulan ini telah memindahkan semua tawanan ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Di sinilah semua tawanan wanita dibebaskan, manakala tawanan lelaki kekal termasuklah pegawai kedutaan Sweden dan setiausaha kedutaan Sweden. Demi menjaga keselamatan kesemua tahanan, kerajaan Malaysia dengan bantuan Tun Ghazali Syafi'i telah mendesak kerajaan Jepun. Akhirnya kerajaan Jepun akur memenuhi kesemua tuntutan mereka. Kerajaan Jepun telah menghantar orang-orang yang dinamakan oleh mereka dari Jepun ke Malaysia dengan menaiki pesawat Japan Airlines. Hasil rundingan, Jepun dan Sweden terpaksa bersetuju dengan tuntutan itu dan JRA berjaya membebaskan 5 orang pemimpin mereka yang telah dipenjarakan. Apabila mereka menuntut untuk terbang ke Libya, mereka meminta 2 orang pemimpin Malaysia yang ditukarkan menjadi pengiring mereka. Mereka amat tahu dengan adanya 2 tebusan daripada pemimpin Malaysia, jadi mereka yakin perancangan akan berjalan lancar. Dengan 2 tebusan pemimpin negara, 5 pemimpin JRA dan 5 pengganas telah memulakan penerbangan mereka ke Libya. Kapal terbang ini pada mulanya telah singgah di lapangan terbang Colombo, Sri Lanka dan akhirnya tiba di lapangan Tripoli, Libya pada petang 8 Ogos 1975. Keselamatan 2 pemimpin negara menjadi isu yang penting kepada kerajaan Malaysia. Pada 10 Ogos 1975, akhirnya Osman Samsudin Kasim dan Ramli Omar kembali ke Malaysia tanpa sebarang kecederaan. Dengan pendaratan mereka di Libya, ianya sekaligus dianggap sebagai kemenangan kepada perjuangan JRA. Selepas itu semakin banyak rampasan kapal terbang berlaku. Mengikut laporan, tiada pertumpahan darah terjadi. Namun sebenarnya, seorang pegawai keselamatan dikenali sebagai Sukhdev Singh telah ditembak di kepala. Dia yang ketika itu berusia 29 tahun, sepatutnya bertugas dengan 2 orang pegawai keselamatan lain. Tetapi 2 orang ini dilaporkan tidak hadir kerana seorang telah memohon cuti dan seorang lagi dilaporkan tidak sihat. Ketika sedang menjalankan tugas, Sukhdev telah mendapat berita daripada pengurus pejabat AIA, Robert Leong, yang bangunan itu telah dirompak di tingkat 9. Sejurus itu, dia bersama seorang ketua keselamatan Mahinder Singh telah meninjau ke tingkat 9 dengan menggunakan lift. Ketika dia menjenguk keluar, satu das tembakan telah dilepaskan daripada arah kedutaan Amerika Syarikat mengenai kepalanya. Peluru itu telah memasuki ke bahagian kepalanya melalui bahagian bawah mata kanan dan tembus ke belakang. Sukhdev dihantar ke klinik yang terletak di bangunan itu dan berjaya diselamatkan. Di atas keberaniannya, Sukhdev dianugerahkan anugerah kehormatan keberanian dari Persatuan Kedutaan Amerika. Di samping itu, Amerika Syarikat turut memindahkan kedutaannya di lokasi baru di persimpangan Jalan Ampang, manakala Tun Abdul Razak meninggal dunia pada 14 Januari 1976, beberapa bulan selepas peristiwa itu. Setelah 34 tahun berlalu, pada 16 September 2009, Tan Sri Osman Samsudin Kasim telah menerima anugerah Royal Order of the Polar Star daripada Raja Sweden. Anugerah ini telah disampaikan oleh Duta Sweden ke Malaysia bagi mengenang jasa keberanian beliau. Begitulah kisah ini. Kita mendoakan supaya kisah seperti ini tidak berulang lagi di masa hadapan. Doa kita semoga Malaysia akan terus aman dan makmur buat selama-lamanya. Sekian, terima kasih.